Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai, kita teruskan dengan laporan ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian menyeru seluruh rakyat Sarawak untuk bekerjasama dan turut serta dalam program vaksinasi. Ini kerana Kerajaan Sarawak menyasarkan untuk memberikan suntikan vaksin kepada seluruh penduduk menjelang Ogos tahun ini. Phase of the vaccines is from Pfizer, from US, and the KKN is working out on the second and the subsequent third phases. Sarawak government has worked very closely with KKN because we requested and to have all Sarawakians to be vaccinated by August. And even though nationally they only plan to finish by February. Menurut Dr. Sim, program vaksinasi memerlukan sekurang-kurangnya 70% rakyat Sarawak untuk mencapai imuniti kawanan agar dapat mengurangkan kadar jangkitan virus COVID-19. We are also looking at our own options that how to help KKN and how to go through KKN to get all the vaccines by August. With this plan, the peak of the vaccination will be in May. In May, April, towards the end of April, beginning of May, that 4 or 5 weeks period, we will have to vaccinate almost 900,000 people. So I mean, you start slow so that we see what are the issues, then we solve it so that we can speed out very fast. Tambah Dr. Sim, dalam tempoh 2 hingga 3 minggu lagi, perincian berhubung golongan mana yang akan menerima vaksin terlebih dahulu akan dikeluarkan. Ini turut melibatkan penglibatan pihak hospital swasta. And so we really need everybody to cooperate. We are in over the next few 2 to 3 weeks, the detail will come out. Who are the high risk? Where are they going to get vaccinated? Because the private hospital also involved. At the moment, we have to determine who go to klinik kesihatan, who go to private hospitals, who has not been to klinik kesihatan or private hospital. They will go to selected vaccinating centers. Dr. Sim yang juga ahli kehormat operasi COVID-19 turut menasihatkan orang ramai untuk tidak mempercayai berita palsu mengenai risiko atau bahaya vaksin COVID-19. Meskipun terletak di sebuah pulau, Kampung Salak tidak tersisih dari pembangunan. Penduduknya kini sudah mampu menikmati kemudahan utiliti asas lengkap seperti bekalan elektrik dan air. Penduduk di Kampung Salak kebanyakannya bekerja sebagai nelayan dan memperoleh pendapatan daripada hasil tangkapan harian. Namun, ekoran daripada pandemik COVID-19, kesukaran kian dihadapi, lebih-lebih lagi apabila pergerakan dihadkan. Memang kita nak beli barang, apa semua tersekat lah. Kadang kalau ada kawan-kawan nak pergi bandar apa nah, terpaksa main berkirim. Peka akan permasalahan rakyat, bantuan bekalan keperluan harian dari pihak kerajaan tidak pernah putus untuk diagihkan. Ia sedikit sebanyak mampu mengurangkan beban penduduk di Kampung Salak. Bantuan tu nang ada je lah, selalu je lah, bukan kali pertama juga. Ada dari pihak kerajaan lah, bantu. Bagi kami tu orang Wakamas tu, memang ada lah, ada 2-3 kali dah ada lah, memang tu barang tu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai Dato' Abdul Rahman Junaidi turut memberi jaminan bahawa segala bantuan mahupun pembangunan akan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa. Pelbagai usaha juga turut dijalankan untuk meningkatkan aktiviti pelancongan di Kampung Salak seperti inap desa, persiaran laut dan menikmati hidangan makanan laut. Jadi dari segi kemudahan asas di kampung ini sama seperti tempat-tempat lain yang ada di bandaraya. Dengan kata lain, Kampung Salak walaupun berada di sebuah pulau tidak ketinggalan dari segi proses pembangunan.
Kebajikan rakyat yang kekal terjaga terus terbukti menjadi keutamaan tanpa ada sesiapa pun yang terkecuali. Sekian laporan Odlin Caterni bersama jurukamera Nasrullah untuk TVS Kampung Salak. Sementara itu, Dr. Abdul Rahman yang juga naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB turut melancarkan program Pantai Damai prihatin yang memberi tumpuan membantu golongan memerlukan. Selain pada masa yang sama, menjadi persediaan untuk PBB Pantai Damai menghadapi pilihan raya negeri ke-12. Jadi di Pantai Damai kita ada 37 buah kampung dan 6 taman perumahan. Jadi kita ada 43 ranting PBB di seluruh kawasan N4 Pantai Damai. Sebenarnya sebelum ini kita memang telah pun mengadakan program seperti ini melalui Biro Kebajikan Pantai Damai yang kita mulakan seawal, kalau kita masih ingat, seawal PKP dimulakan pada bulan Mac. Jelasnya, penyerahan bantuan pada kali ini disifatkan lebih sistematik dengan penglibatan semua ranting PBB menghantar sumbangan kepada keluarga yang dikenal pasti. Untuk rekod, Kampung Salak merupakan kampung yang pertama menerima bantuan di bawah program berkenaan dan bantuan diagihkan kepada sebanyak 108 keluarga. Pada masa sama, Dr. Abdul Rahman turut menyatakan kesediaan PBB Pantai Damai menghadapi sebarang kemungkinan pilihan raya. Maklumkan pada jawatankuasa kita daripada Kacauangan bahawa bersedialah kita dalam tempoh 2-3 bulan ini. 2-3 bulan ini, seandainya suasana PKP kita reda, insyaAllah kita doa bersama-sama, tidak mustahil Yang Berhormat akan mengumumkannya. Bertemu kembali. Jika tahun lepas, rakyat boleh dikatakan tertekan apabila berdepan situasi pandemik yang melanda seluruh negara. Namun mengikut Feng Shui, tahun lembu emas dianggap sebagai tahun pemulihan. Sebagai contoh pada sambutan Tahun Baru Cina, Sarawak amat bertuah jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Sarawak masih dapat meraihkannya meskipun dengan prosedur operasi standard yang ketat. Jika dilihat secara keseluruhan pula, Malaysia pada tahun ini akan menerima pelbagai perubahan serta pembaikan dari aspek pembangunan. During the years of Ox of Matter, there is a lot of changes. Our world is full of changes. And also, all the business is also full of changes. So I hope all our Malaysian citizens, all our friends, have to do their own preparation to having big changes in the years of 2021, the years of Ox. Pemansuhan syarat bagi pengeluaran akaun 1 iSinar Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat sebagai pakej rancangan takalan negara berdepan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tinjauan TVS mendapati orang ramai menyambut baik pemansuhan syarat itu yang dilihat memberi keutamaan kepada kebajikan rakyat. Pertama sekali kita sebagai rakyat Malaysia berasa sangat bersyukurlah sebab pada permulaan iSinar diperkenalkan kepada rakyat, kita nampak ada harapan yang sangat cerah. Tambahan lagi pada pusingan kali kedua ni, dia dah mansuhkan semua syarat-syarat tersebut. Jadi sebagai pekerja swasta, saya dengan rakan-rakan saya rasa macam sangat bersyukur. Sekarang dah tak ada itu syarat lagi. So maksudnya yang memerlukan duit dia dapat meringan kebeban lah. Yang macam ada senang sikit lah, macam dia ada perlu duit macam ni lah. I think it's very helpful lah. Like personally myself, somehow I have family. I think when it comes to you need to buy a necessary, it might not be help. Macam dia tak bantu banyak, tapi dia dapat reduce the burden of the family lah. Yeah. Terdahulu Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dilaporkan sebagai berkata KWSP kini dalam proses memansuhkan syarat permohonan iSinar atas nasihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pemansuhan syarat iSinar itu akan membolehkan ahli KWSP yang berumur kurang daripada 55 tahun membuat pengeluaran daripada simpanan akaun 1 tertakluk kepada baki.
Sekian sahaja dari saya Marzela Sigai untuk Ringkas TVS. Salam hormat dan jumpa lagi.